rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara, yang sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gubernur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajah Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamah dan duduknya kita di dalam halakat ilmu walaupun di hujung minggu ini, semoga Allah kurniakan keberkatan, kurniakan kerahmatan dan kurniakan kebaikan. Dan saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai ayat yang ke ayat yang ke 138. Kita nak masuk ayat yang ke 139. Pada kuliah minggu lalu, sebab semalam kita tak dapat nak berkuliah. Kuliah minggu lalu, pada ayat yang ke 138, kita mengenali bahawa kehidupan ini dia ada mold dia. Dia ada acuan. Sibrah ni sama ada celupan ataupun acuan. Kehidupan kita ni, kita perlu dia ada certain mold, acuan yang kita kena ikut dan follow. Lalu Allah datangkan acuan Allah, dan mana lagi bentuk acuan yang lebih indah, lebih baik berbanding apa yang Allah tawarkan. Dan di hujung wa nahnu lahu abidun, kami benar-benar nak menjadi hamba Allah mengikut acuan Allah. Kerana apa? Kerana ayat 139 Allah datangkan pula satu bentuk pernyataan, peringatan yang berat. Apa bentuk peringatannya? Qul atuhajjunana fillah. Katakan wahai Muhammad, patutkah kamu manusia, Yahudi ke, Nasrani ke, atuhajjunana, kamu nak berhujjah tentang kami, kamu nak berhujjah dengan kami tentang Allah. Kamu nak berhujjah pada kami tentang Allah. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Sedangkan dia adalah Tuhan kami, wa rabbukum, dan Tuhan kamu. Walana a'maluna, dan apa yang kami buat, apa yang kami usahakan, kami akan dapat balasan, ganjaran. Walakum a'malukum, dan apa yang kamu buat, kamu akan dapat ganjaran dan balasannya. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan apa yang kami buat, kami benar-benar sucikan diri, kami benar-benar ikhlaskan diri hanya
kerana Tuhan, hanya kerana Allah. Ayat ini tuan-tuan, ayat ini ayat yang berat. Ayat yang berat. Dia adalah tentang kalau orang cerita tentang agama, tentang akidah pada kita yang berlainan agama dan akidah dengan Islam, maka antara pernyataan-pernyataan yang konkret yang kita boleh tanya mereka, apakah kamu nak berhujah tentang Tuhan mengikut cara dan kefahaman yang kamu faham? Kan? Mereka kata, kita ni sembah Tuhan bulan. Moon God, dia kata. Itu antara kata-kata mereka yang dia kata Islam ni sesat. So kalau macam tu, kalau nak hujah dalam hal ehwal tauhid ni tentang Allah, datangkanlah bukti korang. Kan? Datangkanlah bukti korang. Sebab ahli kitab ni, musyrikin Mekah, dia tahu Allah tu Tuhan yang utama. Cuma problem mereka adalah mereka ada buat perantara. Mereka menyembah pula benda lain selain dari Allah. Dan apa yang mereka buat tu kan pada zaman Nabi Ibrahim tu. Cuba tengok. Nabi Ibrahim sebut tentang bulan sebagai Tuhan, Uranus sebagai Tuhan, bintang sebagai Tuhan, matahari dianggap sebagai Tuhan. Sebab bagi masyarakat pada waktu itu, dia menganggap inilah makhluk-makhluk yang boleh memberi manfaat dan mudarat pada hidup mereka. Kan anak-anak seawal umur 6 tahun, 7 tahun dah boleh memahami dah apa fungsi dan kuasa batu yang dibuat sebagai berhala tu untuk memberi manfaat dan mudarat. Kan bila Hauna minta diceritakanlah tentang apa Nabi Ibrahim. Kan bila cerita tentang Nabi Ibrahim, kita cerita pasal Nabi Ibrahim pecahkan berhala, Tuhan-Tuhan kecil, lepas tu sangkutkan kapak dekat yang paling besar. Mereka, anak-anak ni dah terus dapat tangkap. Oh, iyalah kalau Nabi Ibrahim pecahkan ni, nanti orang tanya, itulah tanya pada yang besar. Cuba tanya pada yang besar tu. Kan? So, benda yang menepati kehendak logik akal itu pun tak terfikir dan tak terjangkau oleh akal-akal mereka. Kerana mereka mendahulukan siapa? Mendahulukan nafsu, bukan mendahulukan akal untuk berfikir. Satu, Nabi Ibrahim telah meninggalkan kita legasi yang besar. Apa dia? Legasi untuk berfikir. Legasi untuk berfikir. Cerita-cerita Nabi Ibrahim tu, dia bukan sekadar kita lihat dia berdialog dengan kaum dia ataupun dia melihat dia membina Kaabah diiringi dengan doa-doa yang indah. Tak, bukan semata-mata itu. Tapi setiap gerak langkah, setiap perbuatan Nabi Ibrahim itu dilakukan setelah baginda benar-benar melihat dan berfikir. Dia bertindak bukan ikut follow his gut semata-mata. Bukan ikut rasa. Tak, baginda fikirkan dulu. Barulah baginda execute. Kan? Kalau ikut logiknya, kenapa dia perlu buat provokasi kepada kaum dia dengan memecahkan berhala? Why? Kalau atas dasar benci, dia akan pecahkan semua. Kan?
Kalau atas dasar benci, dia pecahkan semua. Sebab tu bagi mereka yang tak faham legasi Nabi Ibrahim, pernah berlaku dekat India dulu. Pernah berlaku dekat India. Ada pemuda-pemuda ni, dia pergi pecahkan berhala. Dekat Malaysia pun pernah. Dia pergi pecahkan tokong berhala tu. Dengan alasan Nabi Ibrahim pernah buat. Nabi Ibrahim pernah buat. Problemnya ialah, diorang tahu ke kenapa Nabi Ibrahim buat tu? Dan apa alasan mereka buat provokasi begitu sekarang? Sama ke alasannya? Tak, dah tentu tak sama. Sekarang ni, apa yang kita boleh belajar dari tindakan Nabi Ibrahim? Dia bukan semata-mata, baginda bukan semata-mata nak pecahkan berhala tu kerana benci ke kerana apa, tak. Baginda buat tujuannya supaya boleh berdialog dengan kaum dia. Boleh membuka minda kaum dia. Terus buat apa, kalau kita tengok waktu baginda di soal siasat. Ibrahim, kau ke yang pecahkan ni? Kan? Engkau ke yang pecahkan ni? Nabi Ibrahim tak jawab, dia cuba tunjuk beban bukti kapak tu di leher yang besar. Kan? Kenapa tak soal siasat yang besar tu? Kenapa soal siasat saya? Beban bukti, barang kes, bukti kes tu berada di tangan berhala yang besar, bukan di tangan saya. Kenapa cari saya at the first place? Awak dah ada culprit dan bukti kat situ. Kalau itu pun tak boleh nak menggugah cara berfikir, apa cara lagi yang boleh mengubah? So tuan-puan, peristiwa-peristiwa yang macam tu, cerita-cerita Nabi Ibrahim ni, kan kita baru habis cerita Nabi Ibrahim dan dia berkisar tentang itu. Cerita Nabi Ibrahim ialah tentang bagaimana kita perlu guna keupayaan kita untuk berfikir. Berfikir, bukan mengikut aja. Agama ini agama yang berfikir. Agama yang dengan berfikir tu manusia boleh berkembang. Tu qul atuhajjuna fillah. Kau nak berhujah tentang Allah, tentang ketuhanan, fikirkan dulu tentang ketuhanan. Dia Tuhan kami dan Tuhan kamu. Apa bukti dia tu Tuhan? Kan kalau pembinaan berhala tu alasannya apa? Kami tak boleh lah. Kami tak boleh nak fokus kalau tak ada bendanya. Tak boleh nak fokus kalau tak ada bendanya. Kau tak tengok ke? Kelilingmu, alam ini adalah kesan daripada kebijaksanaan dan kekuasaan Tuhan. Pokok tu, bukti Allah tu wujud. Tanah ni bukti Allah tu wujud. Kau perlu benda apa lagi? Kan? Kau perlu buat patung sebagai perantara antara kau dengan Tuhan untuk membantu kau fokus. Tak cukup ke alam ini? Allah cipta, bukti dia tu wujud. Satu agama ni agama yang berfikir. Kan, tuan-tuan cuba tengok. Teka ni pokok apa? Sekejap. Okay, ini pokok apa? Ini pokok kelapa. Kita ambil gambar yang ni lah, gambar besar sikit. Pokok kelapa. Pokok kelapa ni akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan ke atas kali ni buah kelapa. Coconut, buah kelapa. Cuba tengok pokok kelapa dan buah kelapa. Dia sesuai dekat tanah yang berpasir. Pasir macam ni. Pasir macam ni. Tuan-puan pernah rasa pasir tak? Kat tepi pantai Ustaz, pasir. Kat tepi pantai, pasir. Dan lazimnya, kalaupun ada air-air dekat tepi pantai kat situ tu, pasir kan jenis menyerap air. Dan lazimnya, air yang
berkeliaran kat situ adalah air laut, air masin. Air masin. Tapi bila kita dapatkan buah kelapa tu, sama tak rasa dengan air laut tu? Langsung tak sama. Malah buah kelapa tu, rasa dia ada rasa tersendiri. Rasa air kelapa lah. Rasa air kelapa kan. Sekarang cuba tengok macam mana air dia boleh diserap daripada bawah untuk sampai ke buah kelapa tu. Air apa yang disedut oleh akar untuk sampai ke atas dan hasilkan air kelapa di puncak. Dan kalau tengoklah ukuran biasa pokok kelapa ni, berapa kaki ni? Mau 10 kaki ke atas? Okey, kalau kita sambung straw sepanjang ini, untuk kita sedut air daripada bawah nak naik ke atas tanpa sebarang dahan ni. Di satu batang yang panjang tanpa sebarang dahan. Berapa kekuatan yang diperlukan, kekuatan tekanan yang diperlukan untuk sedut air tu naik ke atas. Bukan sebiji buah kelapa je. Dia beberapa biji malah bertandan di atas tu. Kan belum tentu kalau kita sedut straw daripada atas untuk dapatkan air. Asalnya tak ada penyakit asma, boleh dapat asma kita kat atas tu. Dan dia bukan sahaja menawarkan air kelapa yang sedap, tetapi dia juga menghasilkan isi rong yang berkualiti. Sampai tanpa kelapa, apalah ertinya masak lemak cili padi? Santan. Bukti tu tak cukup ke? Yang menunjukkan Allah tu berkuasa. Perlu juga buat patung, menggambarkan, oh inilah Tuhan. Kenapa tak tengok alam ni? Qul atuhajjuna nafilan. Kau nak berhujah tentang Tuhan, kau tak tengok ke apa yang Allah dah cipta untuk kita ni? Itulah bukti Allah tu wujud, Allah tu ada. Tapi kenapa kau tak fikir? Kita orang beriman sepatutnya melihat figura Nabi Ibrahim sebagai manusia yang menggalakkan kita fikir, renung, lihat. Dan lihat bukan sekadar lihat, pokok kelapa, oh ini tepi pantai, sedapnya angin. Bukan hanya itu. Tapi lihatlah dan kaitkan dengan kuasa Tuhan, kasih sayangnya. Lihatlah dengan pandangan cahaya iman. Bukan sekadar lihat. Sebab bila kita berhadapan dengan, contohlah kita berhadapan dengan laut. Kalau dipaparkan gambar laut. Nelayan melihat laut akan nampak ikan. Kan pemuisi bila nampak laut, dia akan nampak perkataan. Ombak, Ustaz. Kita nampak laut, kita nampak ombak. Engineer nampak laut. Dia akan nampak kapal, dia akan nampak minyak kat dalam tu. Orang beriman bila nampak laut, dia akan nampak apa? Dia akan nampak kasih sayang Allah. Hembusan angin laut itu dirasakan sebagai inilah bentuk keprihatinan kasih sayang Nabi dan Rasul yang bawa kebenaran. Sebab Allah bandingkan Rasul-Rasul yang datang ini dengan tiupan angin yang menenteramkan manusia. Begitu bentuknya.
So berdiri kita tepi laut, kita di apa nama? Menikmati angin sepoi-sepoi itu. Allah gambarkan begitulah Nabi datang bawa kenyamanan pada jiwa. Ayat Quran sebut macam tu. Jadi kalau setakat kita gila, itu keperluan belajar tentang kisah Nabi Ibrahim ni supaya kita belajar satu benda besar. Apa dia? Berfikir dan lihat apa yang Allah dah tawarkan buat kita. Faqul atuhajjuna fillah. Adakah kamu hendak berhujah tentang Allah? Bahwa Rabbuna wa Rabbukum wa lana a'maluna walakum a'malukum. Malah dalam ayat ini Allah tidak pun menyatakan lantak engkau lah agama engkau, kami agama kami. Tak, bukan begitu. Allah nak kita menjadi diplomat, menjadi duta kepada agama ini, memberikan peringatan. Kita hidup ni ada Tuhan. Tuhan kami dan Tuhan kamu sama. Cuma bagaimana kami beramal untuk Tuhan kami, apa yang kami buat amal untuk Tuhan kami akan dapat ganjarannya. Apa yang kamu buat amal untuk Tuhan kamu, which is Tuhan kami juga, kamu akan dapat ganjarannya. Allah tidak pernah suruh kita tuduh, lantak engkau lah, agama engkau, agama kami. Tak, ayat ini bukan bentuk begitu. Ayat ini bagi tahu Rabbuna wa Rabbukum. Tuhan kami dan Tuhan kamu. Wahwa, dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Tuhan kita sama. Apa yang kami buat, kami akan dapat ganjaran. Apa yang kau buat, engkau akan dapat ganjaran. Tanpa sebarang tuduhan. Tanpa kata engkau masuk neraka. Tak. Tapi apa yang kita buat? Sebab apa yang kita buat bila kita bercakap tanpa berfikir? Lana a'maluna walakum a'malukum, kita translate sebagai apa? Engkau agama engkau, kami agama kami. Allah tak pernah suruh cakap macam tu. Allah cuma kata, apa yang kami buat, kami akan dapat ganjarannya. Apa yang kau buat, kau akan dapat manfaat dan ganjarannya. Wa nahnu lahu mukhlisun. Dan kami buat semua ni sebab Tuhan ikhlas kepada dia. Satu kadang-kala bila kita tidak tidak berfikir sebelum bertindak, maka kata-kata yang keluar daripada mulut kita akan sangat menjadikan manusia jauh dari agama. Bukan itu yang Allah nak. Sama macam lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bagi kamu, kamu akan dapat apa yang kamu usahakan dalam kehidupan kamu. Waliyadin, dan bagi kami akan dapat apa yang kami usahakan untuk agama kami. Dia bukan memisahkan, engkau agama engkau, aku agama aku. Tak. Apa yang kau usahakan, kau dapat. Apa yang kami usahakan, kami dapat. Gitu. Suatu melihat ayat-ayat, sama ada ayat-ayat manzurah, ayat-ayat yang kita boleh lihat alam ini, atau ayat-ayat makru'ah, ayat-ayat yang kita baca Quran. Melihatnya dengan dalam akan memberi manfaat kepada manusia. Dan kita takkan mudah-mudah untuk sebut perkara-perkara yang tak wajar, tak patut, yang Allah tak suruh pun. Gitu. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Atau patutkah kamu kata bahawa Ibrahim, Ismail, Nabi Ishaq dan Yaqub wal asbat dan keturunannya kanu hudan au nasara, mereka semua adalah Yahudi dan Nasrani. Allah tanya, patut ke korang kelompokkan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan keturunan dia itu
Yahudi atau Nasrani. Ini pernyataan mereka. Oh, ini nabi-nabi Yahudi. Oh, ini nabi-nabi Nasrani. Allah tanya, "Qul a'antum a'lamu amillah?" Kamu lebih tahu berbanding Allah? Kamu lebih tahu atau Allah lebih tahu? Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan yang telah diberikan Allah? Rupanya Allah tidak pernah menisbahkan, tidak pernah mengkaitkan nabi-nabi terdahulu sebagai, oh ini kelompok nabi orang Yahudi, oh ini kelompok nabi orang Nasrani. Tak pernah. Habis itu Ustaz, apa yang Allah buat? Apa yang Allah datangkan begini. Selepas daripada Nabi Adam. Kan kalau kita tengok turutannya tu, turutan para nabi dan rasul ni, bukan selepas, sebelum diutuskan Nabi Ibrahim, bentuk para nabi dan rasul datang ini, satu orang nabi untuk satu kaum. Nabi Nuh untuk kaum dia. Nabi Saleh untuk kaum dia. Kaum Ad ada nabi dia. Kaum Samud ada nabi dia. Satu orang nabi untuk satu kaum. Kemudian Allah ubah daripada satu orang manusia kepada satu kaum, Allah ubah menjadi satu kaum untuk semua manusia. Kaum yang terpilih ialah Yahudi. Kaum ini diberikan kitab dengan harapan mereka menjadi baik, terpandu, terurus, supaya bila orang lain lihat, oh inilah kaum contoh, jom kita ikut dia. Jom kita ikut dia. Satu kaum jadi contoh kepada yang lain. Tapi apa yang berlaku? Ini kaum tak boleh pakai. Dan kaum ini, Allah bukan bagi peluang satu kali. Berkali-kali. Sehingga setiap generasi dan keturunan dalam kaum ni, adanya Nabi dan Rasul untuk menjadikan mereka kaum contoh kepada yang lain. Sampailah ke tahap mereka ni punyalah tak sedar diri tatkala mereka diberi satu orang Nabi. Nabi ini dimaki, dicerca, dihianati, you name it, apa saja yang mereka buat terhadap Nabi. Nabi yang seorang ni dimalukan sejak hari pertama dilahir. Bayangkan tuan-puan, jenis manusia, kita tak tahu bentuk hati dia macam mana, gelap ke terang ke. Tapi sanggupkah seorang manusia, bukan satu orang manusia, satu kaum yang boleh maki, yang boleh kutuk, yang boleh cerca seorang anak yang baru lahir. Belum pun sehari lahir, dia dah dimaki dan minta penjelasan. Nabi terakhir dalam jalur keturunan mereka, Nabi Isa. Wow. Dan Allah ubah lagi sekali. Tadi satu orang Nabi kepada satu kaum, kemudian satu kaum
kepada seluruh manusia. Dan sekarang Allah beri satu orang Rasul. Bukan hanya pada satu kaum. Bukan hanya jadi kaum contoh, tak. Tapi Allah beri satu orang Nabi untuk semua manusia. Rahmatan lil alamin. Untuk semua manusia. Tak kira siapa pun dia. Itu bentuk yang Allah beri. Sekarang ni Allah tanya, Qul a'antum a'lamu amillah. Kamu lebih tahu atau Allah lebih tahu? Dan dalam kitab mereka, Allah tidak pernah nisbahkan, oh ini Nabi orang Yahudi, oh ini Nabi orang Nasrani. Tak. Allah kata siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang sengaja menyembunyikan bukti. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak pernah sekali-kali, tidak pernah sesekali lupa dan lalai terhadap apa yang pernah korang buat. Apa dia? Korang ubah dokumentasi, korang ubah kitab. Dan kalau kita tengok jenis-jenis Bible sejak beratus tahun yang lalu, berapa jenis Bible yang kita tahu? Sangat banyak. Sangat banyak. Bandingkan dengan Quran, Quran ada satu jenis dia, tapi Bible sangat banyak. Dan itu pun mereka masih gagal melihat something wrong somewhere. Kenapa banyak sangat Bible? Malah Bible dan Taurat yang ada sekarang bukanlah menggunakan bahasa asal. Bahasa asal Bible dan Taurat tu sudah pupus. Bahasa Aramaik. Dan dia dah diterjemah ke bahasa lain, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris bukan bahasa asal. Kan kalau, okey, Quran tu, kitab Quran, kan kita tak boleh nak pegang tanpa wuduk. Okay? Quran tu kita tak boleh nak pegang tanpa wuduk. Tapi kalau kitab tafsir, boleh pegang tak? Boleh. Perlu ada wuduk? Tak. Tak perlu wuduk kan? Kenapa? Apa beza? Sedangkan isinya sama, sebut tentang Quran juga. Sebab kitab tafsir bukan kitab yang asal. Bukan menggunakan bahasa asal, dia dah ditranslate. So nilai kemuliaan tu dah tak ada. So Bible sekarang, kan semua translate bahasa Inggeris. Itu pun sibuk nak guna nama Allah. Sedangkan perkataan Allah ni bahasa Arab. Kalau betul dia Kristian, gunalah bahasa asal, bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik disebut apa? Allah, Elohim, Elai, Eloi. Bukan Allah, Allah bahasa Arab. Kenapa nak ikut orang Arab? Itulah akibatnya kalau tak berfikir. Kan mereka suka je, ikut. Patut tuntut. Ini kena guna nama Allah. Kami juga kena translate ke Allah. Why? Kenapa perlu translate? Ada orang kan anti orang Arab. Kenapa nak guna bahasa orang yang korang anti? Atau korang sebenarnya ada agenda lain. Kenapa nak bawa benda tak betul untuk orang Islam? Orang Islam dah dapat benda yang betul dah. Kami dah selesa dengan benda yang betul. Tak perlu kau bawa benda yang salah pada kami. Mari berhujah. Kalau betul benda yang kau bawa tu betul. Tak betul pun. Benda yang salah nak diikut macam mana? Kan?
Itu guna berfikir. Tapi bayangkan, anak-anak kita yang tak layak dapat sijil untuk SPM. Apa nasib mereka? Kita sudah mula tak galakkan generasi-generasi baru untuk berfikir. Kita kena galakkan anak dan keluarga kita. Jom berfikir. Dan berfikir ni, ya kita ada keupayaan untuk berfikir. Dan berfikir ni pula, dia perlu dipandu. Bukan ikut kepala sendiri. Aku nak fikir cara aku. Tak, tidak. Kita berfikir mengikut acuan Al-Quran. Kita berfikir mengikut tata kelola dan panduan Al-Quran. Bukan ikut suka fikir kita. Kita perlu dipandu. Dan bila baca Quran, melihat kalimah-kalimahnya, dia akan guide kita untuk berfikir. Dia akan guide kita untuk berfikir. Begitu. Begitulah agama boleh berkembang. Agama ni bukan jenis agama. Jangan tanya, siapa bertanya, lemah iman. Tak. Bukan macam tu. Siapa-siapa boleh bertanya. Cuma kadang-kala orang yang bertanya tu tak berfikir dulu. Itu yang perlu dibetulkan. Seni bertanya pun perlu ada. Baca surah Yusuf masih nak tanya, kahwin tak dengan Zulaikha? Benda tak disebut Quran, jangan tanya. Ngasih fikir pasal kahwin je. Baca surah Yusuf bisa fikir pasal kahwin. Kan baca surah Qasas. Kan tentang pertunangan tu. Nabi Musa jumpa dengan Syuaib. Bapak dua orang perempuan tu. Kenapa tak jumpa dengan mak? Kalau jumpa dengan mak tak jadi kahwin. Jumpa dengan bapak. Begitu, lihat dalam-dalam. Itu galakkan untuk berfikir. Kemudian Allah kata, tilka ummatun qad khalat. Cerita-cerita di atas tu. Cerita-cerita sebelum ini. Dan ini adalah ayat kedua yang sama. Muka surat ni, muka surat conclusion. Sebelum ni ada ayat tilka ummatun qad khalat. Itu adalah cerita-cerita umat terdahulu. Mereka sudah berlalu. Ni. Kita tengok ayat sebelum ni, ayat keberapa? Tilka ummatun qad khalat. 134. Sama, ayatnya sama. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sama dengan ayat 141. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka adalah umat yang telah lalu, yang telah berlalu, dan mereka dapat balasan apa yang mereka usahakan. Dan bagi kamu, kamu juga dibalas terhadap apa yang kamu usahakan. Mereka telah diberi masa dan masa mereka telah tamat. Mereka pernah hidup dan mereka sekarang dah mati. Mereka pernah diberi ruang masa itu. Dan sekarang ruang masa itu dah habis. Kamu pula kita sedang diberi masa. Sedang diberi masa dan lakukan sesuatu. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kamu takkan ditanya tentang apa yang mereka buat. Ini peringatan besar buat kita. Baca cerita tentang Yahudi, kita tak berfikir akhirnya apa yang kita dapat. Yahudi ni teruk, Yahudi ni pelik, Yahudi ni degil. Itu je yang kita dapat.
Tanpa berfikir, kita takkan dapat apa-apa. Tanpa berfikir, kita akan salahkan orang terdahulu. Sedangkan Allah kata, wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kamu takkan ditanya tentang apa yang mereka buat. Kan bila bertukar kerajaan, kerajaan baru akan salahkan kerajaan lama. Kenapa? Kenapa benda tu yang dibuat? Kenapa benda tu yang dicari? Kenapa asyik salahkan orang lain? Mereka, waktu mereka berkuasa, Allah dah bagi masa. Sekarang ni Allah tengah bagi kita masa. Masa yang ada, jangan buat kesalahan macam orang dulu. Bukan cari kesalahan orang dulu. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kamu takkan ditanya terhadap apa yang mereka buat. Kamu akan ditanya apa yang kamu buat. Apa yang kamu usahakan. Kalau dahulu sebelum dia jadi kerajaan, dia kata, oh saya ada formula itu, formula ini. Boleh buat itu, boleh buat ini. Patutnya buat macam ni, nilai ringgit kita akan naik. Sekarang nilai ringgit menjunam. Apa yang dia buat? Dulu sebelum jadi menteri, dia boleh buat cakap macam-macam. Menteri itu begini, menteri ini begini. Sekarang bila dia jadi menteri, apa ingat Allah takkan tanya apa yang dia buat? Berkata Allah lakum maka sabtum itu berat. Kamu akan dibalas apa yang kamu buat. Sekarang ni, apa yang kita buat? Satu seni berfikir yang Quran tawarkan ni, lain. Dia tak suruh kita buang masa. Dia tak suruh kita cari kesalahan orang lain. Tak. Dia suruh kita move on. Jalan terus. Tilka ummatun qad khalat. Itu semua umat yang telah berlalu. Bila sebut tentang umat, Allah bagi tahu mereka dan kamu sama. Ya, Tuhannya sama. Mereka dapat kitab dari langit, kita juga dapat kitab dari langit. So kalau nak maki berpada-pada. Kan? Yahudi dan Nasrani bukan orang lain, orang Islam. Tapi bila kita sebut pasal mereka, diorang dia paling jahat. Kan? Tilka ummah. Ummah apa? Satu kelompok yang ada misi dan target yang sama. Itu ummah, cara berfikir yang sama. Mereka adalah orang-orang Islam yang terdahulu. Apa yang mereka buat, mereka akan dibalas. Apa yang kamu buat, kamu akan dibalas. Dan kamu tak akan pernah diminta bertanggungjawab. Allah tak akan tanya kamu terhadap apa yang mereka buat. Gitu. Tapi, bila Quran bagi guide macam ni, bagi panduan macam ni, ada tak orang yang masih lagi dengan idea lama? Nak pertikai itu dan nak pertikai ini. Masih? Masih ada. Kan? Masih ada orang nak pertikai itu, pertikai ini. Lalu Allah datangkan ayat yang sangat menghiris kalbu. Allah kata apa? Saya kulus sufaha. Nanti engkau akan dapati ada orang-orang bodoh daripada manusia yang bertanya. Nampak tak? Jangan untuk soal itu, soal ini. Sebab yang menyoal itu dan ini, Allah anggap dia sebagai, ini orang sufaha, orang bodoh. Tak tahu apa-apa. Kan? Kalau tak baca Quran, tak faham, kita tak terasa kan? Kita disindir sebagai orang bodoh. Allah sindir tajam. Yang duk tanya itu ini, itu semua orang bodoh. Nanti orang bodoh akan tanya. Benda ni belum berlaku. Waktu tu, Allah dah bagi tahu. Saya kulus sufaha. Nanti akan datang, ada orang bodoh yang akan tanya. Saya kulus sufaha'u minan nas. Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa pertanyaan mereka? Kenapa korang, orang-orang Islam ni, berpaling dari kiblat yang mereka hadapi selama ni? Ni kes apa ni?
bertukar daripada kiblat Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Lalu orang Yahudi pada waktu itu dikritik. Asal korang tukar kiblat? Selama ni kat Masjidil Aqsa kenapa nak tukar kiblat? Kan sama juga. Benda ni, pernyataan ini sama seperti mana dakwaan-dakwaan orientalis kepada orang Islam zaman berzaman. Diorang bukan tak kaji Quran, dia kaji Quran. Tapi dapatan mereka, hasil daripada kaji Quran, mereka kata apa? Nampaknya Muhammad dia cuba untuk plagiat daripada agama-agama lain dimasukkan dalam Quran. Tapi cara plagiat cara meniru yang tak clean dia kata. Sebab Quran ini ada cerita-cerita juga. Ada juga cerita tu disebut dalam Taurat, ada juga disebut dalam Injil, ada juga disebut dalam Gilgamesh. Dalam buku-buku kitab terdahulu. Contohnya pengembaraan Gilgamesh, pengembaraan Zulkarnain. Dia boleh sebut macam tu. Dia kata Quran meniru, plagiat. Nabi itu tiru. Agama lain, dijadikan Quran. Kan dia kata, apa sebabnya jadikan orang Islam berpaling dari kiblat mereka yang mereka hadap selama ni? Sama macam, Quran ini tiru. Sedangkan, sebelum tu kan Allah kata, kita semua Tuhan sama. Kitab turun dari langit daripada sumber yang sama. Kenapa nak tukar? Maka jawapan untuk itu, Qulillahil masyriq wal maghrib. Bagi tahu pada mereka, arah ni adalah milik Allah. Tak kira lah timur ke barat. Arah ni milik Allah. So sekarang, yang menentukan kiblat ni Allah. Allah boleh tukar apa yang dia suka. Sama macam Nabi. Sebelum ni Nabi diberi kepada kaum ni. Allah boleh tukar kepada kaum lain. Cuma mereka tak nampak. Bertukar kiblat. Allah boleh tukar kiblat. Sama macam Allah boleh tukar Nabi. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kesan daripada orang berfikir akan dapat petunjuk. Dan petunjuk itu yang mahal ke jalan yang lurus. Begitu. Kan saya kudu supaya orang-orang bodoh ni. Orang bodoh mana berfikir. Orang bodoh ni mana berfikir. So ini adalah perenggan seterusnya. Ayat yang ini, makra' yang baru, adalah perenggan seterusnya tentang Kaabah dan kiblat. Tentang Kaabah dan kiblat. Dan kita dah baru masuk juzuk yang kedua. Saya kudu sufahat ni, juzuk yang kedua. So tentang Kaabah dan kiblat ni pun waktu ubah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Mekah. Disindir oleh Yahudi. Kenapa tukar-tukar? Kenapa tukar-tukar? Dah korang tak ambil peluang. Allah tukarlah. Allah suruh ubah kiblat ke Mekah. Sebab itulah kiblat asal. Kan cerita Nabi Ibrahim dia buat Kaabah. Itulah kiblat asal. Kemudian ditukar ke Baitul Maqdis. Kerana banyak Nabi dan Rasul diutuskan dari arah itu. Dari arah Palestin.
Baitul Maqdis. Sekarang Allah tukar. Dan orang-orang bodoh, sufaha tu, duk pertikai. Kenapa nak tukar-tukar? So, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apakah yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat mereka yang dulu mereka hadap? Kan waktu Nabi solat dekat Masjidil Aqsa tu, ke mana kiblatnya? Kan? Kalau kita Baitul tengok Maqdis. Baitul Maqdis, ialah dia solat dekat Masjidil Aqsa. Hmm. Kiblatnya ke mana? Jeng-jeng. Okey, ni Masjid Aqsa. Mana kiblatnya? Mana kiblatnya? Jeng jeng jeng. Yang kita kata Baitul Gambar, Ustaz. Maqdis. Tak berapa jelas Sama gambar. lah kiblat. Nak kena crop. Sama dengan kiblat orang Yahudi juga. Sabar. Ini apa? Kejap. Kejap. Gambar ni jelas tak? Ni. Kalau boleh buka Google, tulis Masjid Al-Aqsa. Dia ada gambar macam ni. Gambar 4 segi ni. Sekarang ni nak tanya, mana satu kiblat tu? Oh, 4 penjuru tu. Antara 4 penjuru ni. Ya. Waktu Nabi solat dekat sini, kiblat belum bertukar ke Kaabah. Kiblat bertukar ke Kaabah setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Waktu Isra' Mi'raj, Nabi belum berhijrah. Kiblatnya masih di Masjid Aqsa. So sekarang ni, ke mana Nabi menghadap waktu jadi imam di Masjid Aqsa? Ada ke rukun yang mana? Rukun Yamani. Mana satu rukun Yamani? Rukun yang mana ni penjuru yang dekat dengan dekat dengan Kaabah tu. Itu dekat Kaabah. Okey. Hmm. Masjidil Aqsa, kawasan 4 segi ni, kan nampak kawasan 4 segi ni? 4 segi tepat. Inilah kiblat. Kaabah tu kan 4 segi. Kaabah tu 4 segi. So kalau kita sembahyang dalam Kaabah, kita ngadap mana? Mana-mana arah kan? Mana-mana arah. Sama juga kalau kita sembahyang dekat Masjid Al-Aqsa, waktu itu kita boleh solat mana-mana arah. Seolah-olah kita sembahyang dalam Kaabah. Selagi mana kita dalam kawasan 4 segi ni, kita boleh solat mana-mana arah. Sebab kawasan 4 segi inilah kiblat. Orang kat luar dari kawasan 4 segi ni kena menghadap kawasan 4 segi ni. Dia seolah-olah macam tapak Kaabah yang besar. So kompleks Masjidil Aqsa ni lah, 4 segi yang besar ni, kiblat. Kawasan kiblat. Dia termasuk dalam tu Kubbatul Sakra. Begitu. So nampak tak? Ke masih pusing-pusing. Kalau pusing-pusing nanti cari dekat Google, tulis je Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa.
Dan cuba tengok kawasan yang bertanda. Ada 4 segi besar. Itulah kiblat pertama. Bukan kiblat pertama. Kiblat sebelum bertukar. Itu kiblat sebelum bertukar. So, bila diubah, Yahudi rasa status mereka dijatuhkan. Bukan lagi jadi umat pilihan. Kan sebelum ni, diorang kan umat dipilih. Sekarang tidak lagi. Why? Sebab mereka mensia-siakan peluang yang telah diberi. Sama juga macam kita tuan-puan. Ketika kita sehat, kita tak gunakan peluang sehat itu untuk manfaatkan sebaiknya. Dan bila usia semakin menginjak tua, kita dah mula sakit-sakit. Dan waktu itulah kita menyesal. Kenapa waktu sehat dulu aku tak buat? Sama juga macam kita. Ketika kita tengah ada duit, kita tak guna peluang tu untuk gunakan sebaik mungkin. Sedekah ke mungkin, kan menyimpan ke mungkin. Tapi tak kala kita tak ada duit itulah kita rasa kenapa aku tak buat macam tu dulu. Kan? Malah ada orang yang pertikai pada Tuhan. Kenapa aku yang sakit? Kenapa aku yang derita sedangkan orang lain bahagia? Kenapa aku jatuh miskin? Tapi waktu dia di puncak, berada di puncak, sangat sehat, sangat kaya. Kenapa dia tak kata, kenapa aku je yang kaya? Kenapa orang lain miskin? So ayat ini mengingatkan kita, tolong jangan jadi orang bodoh. Saya qulus sufaha, ada orang-orang bodoh yang tak berfikir. Dan yang fikir diri dia sendiri. Bila orang lain dapat apa? Dapat nikmat, dia pertikai. Tapi waktu dia dapat nikmat, dia tak menggunakan nikmat tu sebaik mungkin. Satu perkataan qul lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah arah timur dan barat, boleh juga kita fahami sebagai Allah berkuasa untuk bagi kepada siapa yang dia nak. Kalau dahulu engkau dapat nikmat, engkau tak gunakan, sekarang Allah bagi nikmat tu pada orang lain, jangan pertikai. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Tuan-puan, sekejap ya kita tengok peta Madinah. Madinah. Peta Madinah dan Mekah. Ini kod nampak sikit. Pun tak besar. Nanti tengoklah peta Madinah. Okey. Mekah, Kaabah di bawah. Kaabah tu di selatan. Madinah tu di utara. Baitul Maqdis, utara Madinah. Okey. Baitul Maqdis ni utara Madinah. Waktu arahan bertukar arah kiblat ni, Nabi pusing 180 darjah. Asalnya menghadap macam ni, Nabi pusing ke belakang. Dan waktu tu waktu sembahyang asar. Dan bukan hanya sekadar sembahyang asar, sembahyang berjamaah. Cuba bayangkan macam mana Nabi dapat arahan tukar arah kiblat waktu tengah sembahyang.
Tengah dia jadi imam, tiba-tiba Nabi pusing. Tengah jadi imam, Nabi pusing ke belakang, ngadap jemaah. Ngadap makmum. Tapi makmum nak buat apa? Kita tak dapat nak gambarkan macam mana first time Nabi pusing tu. Tengah sembahyang. Itu yang berlaku. Dan peristiwa itu peristiwa besar. Dan Allah kata, selama ini apa yang kamu buat, kan solat kamu menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, tetap akan diterima dan tidak pernah dinafikan. Nah, malah apa lagi tuduhan mereka? Kalau betul Islamnya agama yang betul, yang benar, mesti menghadap Baitul Maqdis. Tapi bila Allah kata, Qul lillahil masyriq wal maghrib, tak. Kemana pun dihadap, mengikut apa yang Allah nak. Tak semestinya ke Baitul Maqdis. Dan ayat ini masih lagi dipertikai sampai ke hari ini. Ada je profesor-profesor, pemikir-pemikir yang kata tak patut Islam menukar arah kiblat. Patutnya guna je Jerusalem sebagai kiblat. Cara nak jawab macam mana? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Arah ni kan milik Allah, timur dan barat. Tak kira lah hadap ke mana. Yahdi ma yasha'u ila siratal mustaqim. So siapa yang nak ikut, terpandu dan dipandu oleh Allah. Terpandu dan dipandu ke jalan yang benar. So tuan-tuan dan puan-puan, kita nak menuju ke jalan yang benar. Kita nak Allah pandu kita. Kalau nak Allah pandu kita, maka kita ikutlah arah yang Allah nak, bukan arah yang kita nak. Okay? Ikut arah yang Allah nak, bukan arah yang kita nak. Sebab bila kita dipandu, kita akan dibentuk, dimold, mengikut acuan yang Allah nak tu. Maka datanglah ayat 143 yang kita akan sambung besok malam. Wallahu alam. Kembali pada moderator. InsyaAllah. Ustaz, nak buka salam. Ustaz ada apa-apa hal ke? Macam mana? Nak beli sarapan. Nak beli sarapan? Nak pergi sarapan. Nak pergi Tapi sarapan. anak-anak tengah siap-siap. Bolehlah kalau nak tanya soalan. Ada jemaah nak tanya soalan ke? Boleh. Sila. Ustaz, sikit kan. Saya tertarik dengan Qulillahi masyriq wal maghrib tu kan. Ustaz cakap tu. InsyaAllah. Betul lah. Kalau nak bertukar arah kiblat, timur barat Allah yang punya. Jadi kata suka hati Allah lah kan. Nak arah ke mana pun kepunyaan Allah kan. Yang penting arahan tu arah tu tak penting. Yang penting jalan lurus tu yang kita nak ikut arahan Allah tu. Mereka ni tak faham ataupun buat-buat lupa benda ni. Yang perkataan bodoh tu Ustaz kan. Dia sebenarnya bukan tuju pada orang bodoh je. Maknanya macam prop apa semua bukan orang bodoh Ustaz kan. Betul. Orang pandai juga. Tapi kataan bodoh yang Allah tujukan tu, orang-orang jenis tak faham ni lah Ustaz kan. InsyaAllah. Betul. Okey. Bodoh di sisi Allah ialah orang yang tak nak ikut apa yang Allah nak. Kita menilai bodoh ke cerdik berdasarkan pencapaian akademik. Kan? Pencapaian akademik. Orang tu dapat prof, orang tu dapat master, buat double degree.
Itu kita nilai bodoh tak bodoh. Tapi di sisi Allah tidak. Nilai bodoh tak bodoh ialah berapa patuh engkau pada arahan dan panduan Allah. Selagi engkau tak patuh arahan dan apa yang Allah nak, engkau tetap bodoh selamanya. So, kita juga boleh nilai anak-anak kita. Dia patuh tak arahan kita. Tak kira lah kalau anak tu ngaji tinggi ke, kalau tak patuh arahan Allah, sama juga bodoh. Gitu. Tak tahu melihat dunia bukan ikut standard manusia punya logik, tak. Melihat dunia ikut mold dan acuan dari Allah. Nak kata degil mungkin boleh juga nak kata degil. Tapi satu sudut mungkin dia tidak sedar. Dia tak tahu, dia tak sedar. Degil ni bila kita datangkan bukti berkali-kali, dia tetap tak nak terima. Yang tu degil. Ada kadangnya orang ni, dia tak perasan pun. Dia tak perasan. Jadi peringatan tu perlu dalam pelbagai bentuk. Pelbagai bentuk. Contohnya macam ni. Kan katalah saya pakai spek, lepas tu saya letak ke atas macam ni. Lepas tu dah habis buat kerja, tengok benda dekat macam tu. Kemudian saya duduk pusing kiri kanan. Mana spek tadi? Kan? Lupa ni kat atas ni, mana spek tadi? Pusing satu rumah, tanya anak-anak pula duk gelak-gelakkan. Kan kita makin marah. Dia tak mengingatkan pun, sedangkan ada di atas kepala tu. Ada di atas kepala tu. Kadang orang tak perasan, tak nampak. Sebab contoh yang diberi tu tak match dengan apa yang dia nak. Begitu. Jadi setiap manusia ni kita tak boleh nak kata dia tak nak terima tu sebab dia degil lah tu. Boleh jadi penerangan kita tak terpakai oleh otak dia sebab tu dia tak terima. Boleh jadi juga kita perlu bina repo. Ada orang ni jenis kalau orang tu je, orang yang macam ni je, orang yang sealiran dengan dia je boleh tegur dia. Kalau yang orang lain, kan macam orang UMNO dia boleh tegur. Orang PAS nak tegur tak boleh. Dia kata ini ada kepentingan politik. Macam tu lah. So tak boleh terus kata orang ni degil. Tak. Tapi perlu dengan pelbagai cara. Satu Quran tak ajar kita, tuduh orang tu begini, tuduh orang ni begini. Tak. Betul orang tu bodoh, tapi layanlah orang bodoh agar dia boleh keluar dari kepompong kebodohan dia tu. Begitu. Okey, kalau tak ada soalan kita tutup lah. Ustaz pun nak pergi sarapan kan? InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak. Ustaz Ari atas perkongsian hari ni tadabbur. Jadilah kita orang yang berfikir-fikir. Jangan jadi orang yang bodoh, iaitu mereka-mereka yang tidak faham atau buat-buat lupa. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Agama Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita daripada subuh tadi. Alhamdulillah. Semoga Allah kurniakan pahala banyak untuk kita. Walaupun hari cuti tapi masih duduk dalam majlis ilmu, masya-Allah. Kuliah kita seterusnya malam ini. Sekejap, ya Allah. Hari ini bersama dengan kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mushidi bin Mustafa dengan Al-Minahu Al-Thaniyah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Agama Nur Iman. Dengan ini saya mewakili Agama Nur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah. Yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita.
Mohon sekali lagi kepada Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.